Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Baru-baru ini Hadi Awang menyatakan tidak move on lagi di dalam PRK Air Kuning. Sehingga beliau menyatakan sebab UMNO Barisan Nasional menang di sana. Dengan mengaitkan pula dengan DAP atau meratib sekali lagi tentang DAP. Tak habis-habis tentang DAP. Hari ini apabila Dr. Ashraf Wazdi Dusuki diberikan peluang untuk memberikan komen terhadap dakwaan Haji Hadi Awang yang mengatakan UMNO menyucikan DAP. Ini jawapan Dr. Ashraf Wazdi Dusuki apabila ditanya apa komen beliau terhadap dakwaan Haji Hadi Awang yang menyatakan UMNO mensucikan DAP. Kata Dr. Ashraf Wazdi Dusuki, malas sebenarnya beliau nak komen terhadap fitnah yang tidak berasas seperti itu. Yang pasti, kata Dr. Ashraf Wazdi Dusuki, UMNO tidak pernah keluarkan sebarang fatwa mewajibkan ahli UMNO menyokong DAP. UMNO juga tidak pernah membenarkan ahlinya solat di depan pejabat DAP sebagai tanda sokongan. UMNO juga tidak pernah menobatkan mana-mana pemimpin DAP setinggi makam Khalifah Umar Abdul Aziz. UMNO juga tidak pernah mengangkat bendera DAP. UMNO juga tidak pernah sedikit pun mengurang atau merubah dasar perjuangan hanya untuk memenuhi kehendak DAP. Dulu ada parti yang sanggup ubah dasar negara Islam kepada negara berkebajikan. Siap tanda tangan perjanjian lagi, kata Dr. Ashraf Wazdi Dusuki. UMNO tidak juga pernah membenarkan ahlinya bergolek atas jalan raya membantah KDYMM Tuanku Sultan Perak untuk pertahankan kerajaan DAP. Malah, UMNO juga mempertahankan dasar Islam, kedudukan Melayu Bumi Putra dan Raja-Raja Melayu dengan mewajibkan semua pemimpin 18 parti termasuk DAP menandatangani perjanjian. UMNO juga bantah dan DAP akur apabila pemimpin DAP yaitu YB Ngekohem mencadangkan wakil bukan Islam dalam jawatan kuasa mengkaji undang-undang syariah. UMNO juga bantah dan DAP tarik balik cadangan YB Ngakorming untuk menjadikan Kampung Baharu sebagai tapak warisan UNESCO yang bertentangan dengan perkara 153 kedudukan istimewa orang Melayu dan penduduk asal. Tidak ada satu dasar manapun atau mahupun polisi berkaitan Islam maupun agenda Melayu Bumi Putra yang sepanjang 3 tahun Kerajaan Perpaduan Madani dibentuk. Dengan tanda pagar menulis UMNO Pertahan Islam Melayu Raja, tanda pagar tradisi membela rakyat, tanda pagar UMNO, tanda pagar hidupku milik ummah. Itulah jawapan daripada Dr. Ashraf Wazdi Dusuki apabila ditanya tentang dakwaan Haji Hadi Awang yang menyatakan UMNO mensucikan DAP. Ada netizen kata, bolehkah UMNO menyaman dakwaan daripada Haji Hadi Awang ini? Ataukah ini sengaja ditimbulkan oleh Hadi untuk mengheret UMNO ke mahkamah? Mana satu yang terbaik? Saman Haji Hadi kerana melontarkan fitnah yang tidak berasas seperti ini, ataupun biarkan saja dengan apa yang berlaku. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel.
Ada seorang penulis di Facebook mengungsikan tentang apa perbandingan sumbangan budaya, nilai-nilai dan syiar Islam kepada masyarakat dan kerajaan antara Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Hadi Awang. Tulisan ini ditulis oleh ARJ dalam Facebook beliau. Anwar Ibrahim bukan ustaz atau ulama, tetapi Anwar adalah sarjana Islam atau intelektual Muslim yang taat dan berpengetahuan luas dalam agama Islam yang diakui oleh dunia Islam dan Barat. Anwar boleh membahas pelbagai perkara berhubung dengan Islam kerana Anwar mempunyai pendidikan formal dan pengetahuan yang baik dalam agama Islam serta diakui oleh para ulama di seluruh dunia. Sebab itulah Anwar Ibrahim diakui sebagai intelektual Muslim atau sarjana Islam. Dalam budaya dan nilai-nilai Islam, nombor 1, Anwar Ibrahim adalah pemimpin yang bertanggungjawab membawa budaya, nilai-nilai dan syiar Islam ke dalam masyarakat, UMNO dan kerajaan sehingga hari ini. Nombor 2, sebelum Anwar Ibrahim memasuki UMNO dan kerajaan pada tahun 1982, masyarakat Melayu hanya bermimpi tentang penerapan budaya dan nilai-nilai Islam dalam kerajaan dan masyarakat. Nombor 3, sebaik Anwar Ibrahim memasuki UMNO dan kerajaan dan UMNO mulai menerapkan budaya dan nilai-nilai Islam dalam pentadbiran. Keempat, Anwar Ibrahim berjaya membawa umat Islam di Malaysia keluar daripada memakan riba pada tahun 1983 apabila beliau berjaya menubuhkan Bank Islam di Malaysia pada tahun tersebut. Kelima, dengan tertubuhnya Bank Islam, maka lahir Takaful Islam, Muamalat Islam, Pajak Gadai Islam dan banyak lagi. Anwar Ibrahim menumbuhkan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIA pada tahun 1983. Natijah sehingga hari ini, Universiti Islam Antarabangsa menghasilkan ramai peguam dari kalangan kaum Melayu. Anwar Ibrahim ketika menjadi Menteri Pendidikan pada tahun 1986 menghapuskan tajuk amalan mandi safar dalam buku teks pelajar. Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama Profesor Syed Muhammad Najib Al-Atas menubuhkan Institut Pemikiran dan Tamadun Islam Antarabangsa Malaysia pada tahun 1987. Ketujuh, Anwar Ibrahim berjaya mengislamkan falsafah pendidikan Malaysia. Kelapan, Anwar Ibrahim memperkenalkan pemakaian tudung dan menutup aurat kepada pelajar-pelajar perempuan. Natijahnya, ibu pelajar akhirnya turut menutup aurat sehingga hari ini. Kesembilan, Anwar Ibrahim memperkenalkan pemakaian seluar panjang kepada pelajar lelaki. Kesepuluh, Anwar Ibrahim memasukkan subjek tasawur Islam ke dalam sukatan pelajaran di Malaysia. Dan ke-11, Anwar Ibrahim ketika menjadi Menteri Pendidikan juga telah menggubal dasar untuk menghantar pelajar-pelajar Malaysia ke Timur Tengah untuk belajar bahasa Arab secara besar-besaran. Akhirnya, Dr. Mazli Malik adalah antara hasil dari gagasan Anwar yang menghantar pelajar-pelajar Malaysia ke negara-negara Arab dan Timur Tengah. Antaranya Dr. Mazza, Dr. Zahazan, Dr. Ervino dan banyak lagi. Ke-13, setelah Anwar Ibrahim memasuki UMNO, wanita UMNO mulai memakai tudung. 14, Anwar Ibrahim memperkasa Mahkamah Syariah Pindaan Perkara 121 dalam kurungan 1A yang tidak boleh cabar di Mahkamah Sivil. 15, Anwar Ibrahim pernah membela pelajar perempuan yang dibuang dari sekolah kerana memakai tudung pada tahun 1974.
16. Anwar Ibrahim membawa perkara tersebut ke mahkamah untuk mendapat keadilan. Akhirnya Anwar dan pelajar tersebut menang dalam kes tersebut. Ke-17. Kerajaan Perpaduan sekarang menerima dan melaksanakan idealisme Anwar Ibrahim, menerapkan budaya dan nilai-nilai Islam ke dalam pentadbiran kerajaan menerusi maqasid syariah dengan pendekatan Madani. Ke-18. Datuk Seri Anwar Ibrahim mengembalikan bantuan kepada Sekolah Agama Rakyat SAR di bawah JAKIM yang dihentikan oleh Mahathir pada tahun 2003. 19. Terkini, Perdana Menteri yang ke-10 Anwar Ibrahim memasukkan hadis 40 Imam Nawawi ke dalam Sukatan Pelajaran dan Pendidikan di Malaysia. Nombor 20. Datuk Seri Anwar Ibrahim membentuk jawatan kuasa khas bersama Raja-Raja Melayu bagi memperkasa dan memertabatkan Mahkamah Syariah di Malaysia. 21. Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama Kerajaan Madani akan membentangkan RUU 355 mengenai hudud di Parlimen yang sedang dalam kajian. Dan nombor 22. Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Kerajaan Madani akan membentangkan RUU Mufti Wilayah Persekutuan mengenai fahaman ahli sunnah wal jamaah yang berpegang kepada akidah Al-Asy'ari dan Al-Maturidiyah. Soalan yang paling akhir sekarang ini ialah, apa pula sumbangan Hadi Awang terhadap budaya-budaya atau budaya, nilai-nilai dan syiar Islam di Malaysia? Saya membacakan kepada anda tulisan salah seorang penganalisis yang luar biasa ini daripada Facebook beliau. Sekarang bantulah cuba buat perbandingan. Siapa yang sebenarnya ada sumbangan budaya, nilai-nilai dan syiar Islam kepada masyarakat dan kerajaan antara atau dibandingkan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Hadi Awang. Anwar Ibrahim secara kasarnya mempunyai 22 sumbangan dalam budaya, nilai-nilai dan syiar Islam di Malaysia. Hadi Awang pula, anda tambahlah sendiri dan tulis sendiri. Apakah sumbangan Hadi Awang terhadap budaya, nilai-nilai dan syiar Islam di Malaysia? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda.